Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di malam ini, ya, yang kita sekarang berada di mana? Masjid An-Naim. Minta maaf ya, takut tersalah masjid tersebut. Sebab tu kena fikir dulu masjid mana ni ya. Kuliah pun banyak sangat ya. Jadi kita nak kena sebutan yang betul, Masjid An-Naim. Okey, so bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk ikuti pengajian kita tentang membenteng diri daripada gangguan jin dan syaitan. Dan pada malam ini, sebagaimana biasanya, kita masih lagi membincangkan tentang topik benteng ghaib. Tetapi, kita sudah masuk kepada subtopik yang baru, iaitu berkenaan dengan menjaga lisan, namun daripada perkara yang lain. Jika perbincangan yang lepas kita bincang berkenaan dengan menjaga lisan dari berkata dusta, namun pada malam ini kita akan bincangkan tentang menjaga lisan dari mengumpat. Dan kitab kita ini ya yang akan kita bincangkan, ia bermula daripada halaman 436. Okey, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada kita bahawa mengumpat adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini ya, kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di kitab kita juga ada ya jemaah, iaitu pada muka surat 436. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi untuk ayat ini ya, yang ingin saya fokuskan ialah pada yang telah saya highlightkan dengan warna kuning itu. Apa kata Allah? Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apa maksudnya? Di sini ya, di dalam larangan Allah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Allah ingatkan kepada kita bahawa janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Ya, saya baca yang warna kuning ya jemaah. Okey, jangan lihat daripada yang awal lah. Tapi boleh saja kalau nak baca nanti ya. Cuma untuk malam ini kita nak lebih fokus sahaja. Baik, dan kita lihat di situ apa kata Allah, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Jadi Allah tanya, adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi di sini ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa orang yang mengumpat, ya, orang yang mengumpat disebut sebagai mereka yang suka makan daging saudara yang telah mati. Ini perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran itu tadi. Jadi, ya, jika saudara kita, iaitu saudara kita sesama Muslim ini, sudah mati, adakah kita suka makan daging mereka? Pasti tidak. Maka Allah kata apa? Fakarihtumu.
kalian akan benci untuk makan daging saudara kamu yang telah mati. Dan sekarang ini kita selalunya ngumpat, kita selalunya ngumpat ni ialah orang yang hidup. Walaupun saya tak nafikan lah kadang-kadang orang dah meninggal dunia pun kita mengumpat. Tapi sekarang ini kebiasaannya kita mengumpat orang yang masih hidup. Jadi kalau orang yang hidup itu kita ngumpat dia, kan, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umpama makan bangkai saudara sendiri, maka itu adalah satu perkara yang perlu kita tinggalkan. Jangan kita buat perkara ini. Kerana nanti kita akan bincangkan lah tentang azab, tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran dia mengumpat saudaranya. Itu mengumpat orang lain. Senang kata demikianlah dia mengumpat orang lain. Jadi larangan ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ia adalah perintah Allah agar kita jauhi perbuatan tersebut. Kerana orang yang beriman, mereka tidak melakukan hal-hal yang sedemikian. Sebab itu kita lihat di sini. Di dalam kitab kita ada didatangkan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, haram kita merosakkan maruah orang lain. Dan mengumpat, bila kita mengumpat orang lain ini ia merupakan satu perbuatan yang mana kita merosakkan maruah orang lain. Ramai antara kita yang terlupa tentang hal itu. Bila kita mengumpat, kita bercakap tentang seseorang ni kan, kita sebenarnya kita rosakkan maruah diri dia. Yang menyebabkan dengan ungkapan kata kita ataupun dengan apa yang kita sampaikan itu tadi, menyebabkan orang yang dengar ataupun orang yang turut serta dalam perbincangan kita, yang kita cakap tentang hal orang itu, dia dah rasa tak suka dengan orang yang kita umpat. Dengan kejian-kejian itu, kita pun jadi macam, bila kita dengar kan, selalunya macam ni lah saya kata, kita kalau dengar ada orang cakap buruk tentang satu orang kan, dia dah memberikan satu bad impression. Senang cakap tu. Okay? Dia memberikan satu pandangan yang tak baik pada orang tersebut. Namun belum tentu betul. Belum tentu betul apa yang orang itu sebut. Mungkin memang dia sengaja nak memburukkan temannya yang akhirnya diceritakan kepada kita. Jadi perkara ini sebaiknya dielakkan. Kerana apa? Bila kita yang buat dan kita yang mengumpat ni bila kita yang mengumpat ni, kita merosakkan maruah orang lain. Dengan kita ucapkan perkara-perkara yang kita sendiri, kalau orang cerita tentang diri kita, kita akan marah. Maka di sini apa kata Nabi SAW? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haramun. Nabi kata sesungguhnya darah, harta, kehormatan kalian, kulit kalian adalah haram. Sebagaimana haramnya? Sebagaimana kehormatan hari Arafah. Sebagaimana bulan Zulhijjah yang kalian ini. Dan negeri Makkah kalian ini. Bukankah telah ku sampaikan? Jadi di sini, poin yang kita nak ambil di sini jemaah, ialah tentang Nabi pesan kepada kita. Darah sesama manusia ini adalah haram untuk kita tumpahkan. Bukan maksudnya kita haram membunuh orang lain. Tapi bukan itu sahaja. Bukan itu sahaja yang diharamkan di sini. Nabi jelaskan kepada kita kehormatan, harta orang lain tak boleh kita ambil. Itu haram hukumnya. Dan wa a'radakum, maruah orang lain juga haram ke atas kalian. Maksud haram ke atas kalian tak boleh kalian rosakkan maruah mereka. Antara cara kita merosakkan maruah orang lain ialah dengan bagaimana? Mengumpat. Kita mengumpat diri dia. Jadi itu boleh merosakkan maruah diri dia. Dan hal ini disokong oleh hadis yang lain yang Nabi SAW sebutkan. Hadis ini Nabi SAW sebutkan, Nabi kata apa? Kullul muslimi alal muslimi haramun.
damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, hadisnya ada dalam kitab kita. Hadis tadi juga ada dalam kitab kita. Maknanya daripada awal tadi perbincangan surah Al-Hujurat. Ya, surah Al-Hujurat. Hadis yang baru saya bacakan tadi, yang ini. Ya, kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua, iaitu sebagai sokongan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Juga terdapat dalam kitab kita. Ya, kalau di sini kita rujuk pada perenggan yang ketiga. Apa kata Nabi? Setiap Muslim di atas saudara Muslim yang lainnya haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dia hampir sama bukan dengan hadis yang baru tadi kita baca? Jadi hadis yang ini juga menegaskan kita dan orang lain, ya, bukan boleh mudah-mudah kita tak suka kita bunuh. Bukan gitu. Kita rasa kita tak sedap hati dengan dia, kita rasa mungkin dia itu mengkhianati kita, terus kita bunuh dia. Atau, itu dahsyat sangat lah ya, tapi kita pergi kepada yang sedikit je. Atau kita ambil harta dia. Kita nampak dia kaya, tak apalah, ambil lah harta dia sikit. Ambil harta dia sikit. Bukan sikit, tak ada maknanya sikit ya, kalau orang dah mencuri ni, betul tak? So, kita ni ada perkara-perkara yang perlu kita jaga. Ya, dalam keadaan kita berkomunikasi, bermuamalah, itu bersosial, ya, dengan orang di sekitar kita. Okay. Antaranya di sini Nabi kata, apa yang haram untuk kita lakukan? Haram bagi kita merosakkan maruah orang lain. Okay. Iaitu dengan mengumpat. Sebagaimana yang dah saya jelaskan tadi, bila kita mengumpat saudara kita ini, ya, itu boleh dikategorikan sebagai cara kita merosakkan maruah diri saudara kita. Menjatuhkan diri dia, mengaibkan dia, memalukan dia, yang menyebabkan dia rasa, ya, harga diri dia tu dah tak ada lagi dah. Ini yang disebut sebagai merosakkan, ya, maruah diri orang lain. Hanya kerana apa? Lisan kita yang suka mengumpat orang. Yang kita pun tak tahu entah betul entah tidak apa yang kita cakap tu kan. Sedemikian. Ya, jadi di sini ada sebuah hadis yang lain. Ya, ada sebuah hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi nyatakan begini. Tentang orang yang mana, maaf ya, hadisnya saya tak letakkan lah di skrin kita ini. Cuma saya nak baca hadisnya di sini. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata begini, siapa yang menyebutkan seseorang, ya, siapa yang menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya untuk menghinakannya, maka Allah akan mengurungnya di dalam neraka Jahannam, kecuali dia datang dengan perkataan yang dapat membuktikannya. Ada, ya, ungkapan Nabi SAW disebutkan di sini, diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan isnad yang jayyid. Okey, dengan isnad yang jayyid. Namun ada juga di kalangan para ulama yang mendhaifkan hadisnya. Okey, namun di sini daripada sudut maksudnya boleh diterima. Nabi kata apa tadi? Kita kalau sebutkan tentang seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada diri dia, ya, untuk kita hinakan dia, perkara itu, sifat itu memang tak ada pada diri dia. Kita kata, dia tu gatal tau, miang. Padahal dia tak gatal tak miang pun. Cuma apa, kita sengaja nak hinakan orang itu. Kau tahu ustazah tu gedik semacam lah, kita pun ngumpat lah, cakap bukan main lagi kita cerita pasal keburukan orang lain. Padahal benda tu tak ada pun pada diri dia. Kita sengaja. Untuk tujuan apa Nabi kata tadi? Menghinakan dia. Untuk tujuan menghinakan dia. Jadi, orang yang begini, Nabi sebutkan, Allah akan kurung dia dalam neraka Jahannam. Ya, kecuali jika apa yang dia ucapkan betul-betul dia datangkan dengan bukti yang nyata. Maksud dengan bukti, kalau dia kata gini tentang keburukan seseorang itu betul ke tidak, dan apa tujuan yang dia nak
Yang kenapa, atau kita kata kenapa tujuan dia cakap sedemikian? Apa tujuan dia? Adakah untuk menghinakan? Ataupun itu adalah satu keperluan? Sebab nanti kita akan bincang ya jemaah tentang bila masa-masa yang dibolehkan untuk kita menceritakan keburukan orang lain. Ada. Ya, dalam agama kita ada meletakkan syarat-syarat yang perlu kita patuhi. Ya, untuk keadaan-keadaan yang tertentu sahaja. Bukan dengan tujuan untuk menghinakan, bukan tujuan untuk menyedapkan cerita. Sebab kita kadang-kadang ni pun masalah. Bila kita cerita ya tentang satu perkara, kita pun nak tambah lah. Nak letak ajinomoto, nak letak garam kan, nak letak sos tiram ke apa kan, nak bagi sedap, betul tak? Letaklah apa-apa kan, perasa itu, perasa ini, nak sedapkan cerita, yang akhirnya yang tak ada pun jadi ada. Ini bahaya ni. Ya kan, jin je sejak ada je tak ada. Macam tu kan. Cerita pun mulut kita macam tu juga. Apa yang tak ada, kita ada-adakan. Untuk tujuan menghinakan, untuk tujuan mengindahkan cerita. Ini tidak dibenarkan. Satu, memang dah dusta dah tadi. Ya. Satu ialah kedustaan. Kita bohong. Tapi, ia boleh masuk juga pada kategori mengumpat. Ya, ia boleh masuk pada kategori yang mengumpat. Sebab apa kita nak menghina? Kita nak menghina orang yang kita umpatkan itu tadi. Yang akhirnya kita create cerita yang tidak ada tentang diri dia. Jadi Nabi kata untuk orang yang sedemikian, Allah akan kurung dia dalam api neraka. Sebab itu, ya, ketika ada orang yang datang kepada Nabi SAW dan tanya kepada Nabi, siapakah Muslim yang paling baik? Ada soalan yang begitu di kalangan orang yang datang bertemu Nabi SAW. Jadi, apa kata Nabi? Nabi jawab dengan jawapan ini. Nabi perintahkan kita supaya jaga lidah. Bagaimana? Nabi katakan, seorang Muslim yang baik ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saya kira sepanjang perbincangan kita ya berkenaan dengan menjaga lisan ini, hadis yang baru saya bacakan tersebut ya, ia merupakan hadis yang banyak kali saya ulang. Dan juga pengarang kitab banyak memuatkan hadis ini kerana kita membincangkan tentang menjaga lisan. Jadi kita nak highlightkan di sini, kita nak tekankan bahawa orang yang menjaga lisan dia adalah seorang Muslim yang baik. Ya, dia adalah seorang Muslim yang baik. Kalaupun dia bukan Muslim tapi kerana lidah dia baik, betul tak? Kita pasti akan lihat dia sebagai seorang yang baik. Kerana ucapan-ucapan baik yang keluar daripada lidahnya. Apatah lagi kalau dia adalah seorang Muslim, itu disebut oleh Nabi sebagai Muslim yang paling baik. Sedemikian. Ya, dan Nabi kata di sini, Muslim yang paling baik adalah apabila Muslim yang lain, Muslim yang ada di sekitarnya, selamat daripada apa? Kejahatan lidahnya dan tangannya. Itu Muslim yang paling baik. Jadi kalau kita mengumpat orang lain, adakah itu baik? Yang menyebabkan orang lain tercemar maruah dirinya, mengaibkan dia, kan? Menjatuhkan kehormatan diri dia, adakah itu perbuatan yang mulia? Tidak. Ya, ia bukan perbuatan yang mulia. Bahkan ia merosakkan hubungan sesama manusia. Ya begitu. Maka sebab itu Nabi SAW perintahkan kepada kita agar jaga lidah kita. Dan antara cara untuk menjaga lidah kita ialah jaga lidah kita agar kita tidak mengumpat orang lain. Sebab itu kita lihat di sini ada sebuah hadis yang lain yang Nabi SAW pesan kepada kita. Apa kata Nabi? Nabi kata begini, ya ma'syara man amana bilisani. Hadis ini ada di halaman 437 ya, okey, tetapi dalam bahasa Melayu. Iaitu berada di perenggan yang kedua terakhir. Okey. Iaitu Nabi kata begini, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya. Ya, keimanan tu belum masuk ke dalam hati dia.
Berapa ramai antara kita yang mengucap 2 kalimah syahadah. Berapa ramai antara kita yang mengaku beriman kepada Allah. Tetapi keimanan kita, kan kita kata begini, ia belum betul-betul meresap dalam hati kita. Dan orang yang keimanannya belum betul-betul meresap dalam hatinya, mereka akan terdedah kepada perbuatan-perbuatan yang merosakkan maruah diri orang lain. Okay, antaranya dengan mengumpat tadi. Sebab itu di sini Nabi SAW pesan kepada kita. Setelah Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan orang yang beriman tapi keimanannya belum meresap dalam hati mereka. Nabi pesan begini, apa kata Nabi? La taghtabul muslimin. Janganlah kalian mengumpat seorang muslim. Jangan mengumpat Muslim yang lain. Jangan ceritakan keburukan dia kepada orang lain. Jangan kita suka-suka. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan kita suka-suka cerita itu, cerita ini. Boring lah, tak tahu nak cerita apa. Tak apalah, aku cakap lah pasal Sosok Sakinah tu. Kau tahu Sosok Sakinah? Macam gitu keadaan kita. Namun di sini, kalau kita betul-betul orang yang beriman, kalau kita rasa nak cakap, kita kawal diri kita ni. Tak apalah, benda tu tak elok aku nak cakap. Tak ada kepentingan untuk aku cerita tentang Sosok Sakinah tu dekat engkau. Macam gitulah kan. Kita ni tak perlu. Benda-benda yang tak memerlukan untuk kita cerita, tak perlu kita cerita. Sebab boleh jadi, saya kata, boleh jadi kita termasuk di kalangan mereka yang mengumpat orang lain. Yang tadi kita dah baca hadisnya. Nabi kata apa? Allah akan kurung dia dalam api neraka. Bahkan orang yang begitu disebutkan sebagai mereka yang tidak dimasukkan dalam kategori Muslim yang paling baik. Maka sebab itu di sini Nabi pesan, La taghtabul muslimin. Jangan kalian mengumpat orang Muslim. Lalu Nabi kata apa lagi? Wala tattabi'u awratihim. Jangan pula mencari-cari kesalahannya. Orang ni, muslimah pula. Ni jemaah muslimin muslimat Okay, tersilap, minta maaf. Kita ni kan kadang-kadang, kenapa yang boleh buat kita jadi orang yang mengumpat? Kerana kita sibuk nak cari kesilapan orang lain. Dia begitu. Daripada satu perkara yang kita buat, perkara jahat yang kita buat, ia akan bawa kita kepada perkara jahat yang lain. Satu maksiat diikuti dengan kemaksiatan yang lain. Mengumpat orang lain itu adalah satu maksiat. Ia diikuti dengan maksiat yang lain, iaitu mencari-cari keaiban orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain. Dah buka cerita, dia akan buka cerita lain yang lebih teruk lah. Cari korek lagi. Itu maksudnya. Kan? Biasa jugalah berlaku. Korek lagi. Oh ya, macam itu. Kau kenapa macam itu? Korek lagi. Cari kesalahan. Kalau tak jumpa, nanti Google keluar ke kalau cerita dalam hidup saya tak ada kot keluar mungkin cerita orang lain lah dia Google lah, cari, cuba tanya orang tu, tanya orang ini, cari hingga ke lubang cacing tentang cerita orang tersebut. Untuk apa? Supaya dia dapat sampaikan kepada orang lain, untuk dia ceritakan kepada orang lain kisah yang kita kata hot sangat tu. Begitu keadaannya. Namun kena ingat, kalau kita jadi orang yang begini, Nabi katakan dalam hadis ini, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu awratahu. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, dia cari kesalahan orang lain itu supaya dia boleh mengumpat tentang orang itu. Kan? Tak ada kerja, cari kerja. Ini kita katakan, supaya dia boleh mengumpat orang itu. Apa kata Nabi? Apa Allah lakukan? Allah akan tetap menampakkan kesalahannya. Hidup kita ni begitu cantik. Kerana apa? Allah tutup semua keaiban kita. Teman-teman kita yang paling rapat sekalipun kita kata, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, kan, tak tahu keaiban diri kita ataupun dosa yang kita buat. Jika kita menyembunyikan dosa itulah
Ya, maknanya di situ Allah tutup dosa yang kita buat. Sehingga ia tak boleh dihidu oleh orang lain dosa yang kita lakukan. Tapi, kalau kita jadi orang yang membuka dosa orang lain, cari dosa orang lain, kemudian kita sebarkan apa yang orang itu lakukan dengan tujuan untuk menghinakan dia. Kita umpat, kita cerita itu, cerita ini kan, jadi makcik bawang, jadi pakcik bawang. Tak bagus. Jangan jadi bawang Rangers. Okay. Ada ke bawang Rangers? Mudah-mudahan ada lah ya. Jangan jadi. Pakcik bawang ke makcik bawang? Ia tak bagus. Ya, ia tak bagus. Kerana apa? Orang yang begini, Allah akan buka keaiban dia. Walaupun Nabi kata apa di situ? Walaupun dia berada di rumahnya sendiri. Allah tak bagi chance orang yang begini. Ini kita panggil sebagai balasan bagi mereka yang tak reti nak jaga lisan mereka. Walaupun kita dah beritahu dalam Al-Quran, Allah kata wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian saling mengumpat antara satu dan yang lain. Ya. Tadi Nabi SAW kata juga, jaga maruah kita sesama manusia ini. Jangan mudah-mudah kita nak mengaibkan orang dengan menceritakan perkara-perkara keaiban dia, keburukan dia kepada orang lain. Jaga kita ni. Supaya apa? Keaiban kita tidak dibuka oleh Allah. Sebab rahsia diri kita, ya, daripada sebesar-besarnya rahsia hinggalah sekecil-kecilnya rahsia, semuanya berada dalam pengetahuan Allah Azza wa Jal. Orang lain tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Takutlah kita bila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka keaiban kita. Takutlah kita. Kalau manusia buka keaiban kita, boleh lagi. Kita kata. Tapi kalau Allah, pasti itu merupakan satu perkara yang dahsyat yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu di sini, ya, Muslim yang baik, dia akan jaga lidah dia supaya Muslim di sekitarnya, orang di sekitarnya terselamat daripada kejahatan lidahnya. Kita nak jadi Muslim yang baik itu, jemaah. Ya, dan kita tak nak jadi sebagaimana orang yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Iaitu suka sangat mengumpat orang lain, kan cari cerita, korek cerita orang itu, kan tanya sana tanya sini untuk diceritakan kepada orang lain, untuk dia sebarkan rahsia-rahsia yang mana memang tersimpan rapat lah berkenaan dengan orang itu kan. Tapi dia memang tujuannya begitu. Ataupun memang saja-saja hobi dia, kan, suka telefon, call sana call sini. Kalau tak boleh call WhatsApp lah ya sekarang. Kalau dulu memang lah boleh kita bergayut, 4 jam kat telefon tu, cerita sana. Lepas ini, kata-kata kan, kau tahu lah, lepas kau cerita pula kat kawan itu, kawan ini kan. Sekarang kita WhatsApp aja. Tak WhatsApp pun boleh juga. Di Facebook kita, di IG kita. Ya, nak ngumpat orang lain ni sekarang ni, dia canggih. Tak perlu kita nak bertemu. Jauh-jauh daripada mana ke mana pun dah boleh tersebar dah benda itu. Jadi, semakin ya kita pesat dengan teknologi pada hari ini, konteks kehidupan kita yang semakin maju, semakin pesat dengan teknologi, perkara berkenaan dengan mengumpat ini juga, ia menjadi semakin laju je kita buat. Internet laju, kan? 4G, 5G, okay? Internet laju, mulut kita pun laju, tangan kita pun laju, kan? Jadi bagaimana kita ni? Perlu nak jaga diri supaya dalam keadaan kelajuan internet dan sebagainya, kita ni hati-hati. Lidah kita jangan laju sangat. Ya, kalau saya ceramah lidah laju ni tak apalah, masuk akal juga. Kan? Kalau kita bersyarah ni, mengajar laju tu memang patutlah kena laju. Tapi, kalau kita nak cerita tentang orang lain, lidah ni jangan laju sangat. Ataupun jari jemari ni, jangan laju sangat menaik. Okay? Jangan cepat sangat nak forward. Share. Sebab bimbang, kita akan termasuk dalam kategori mereka yang tidak menjaga lisan dari perbuatan keji yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Apa dia? Mengumpat orang lain. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini.
Ya, insya-Allah kita akan sambung. Maknanya di sini masih lagi ada banyak yang boleh kita bincangkan. Okay, yang perlu kita bincangkan berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Ini kita kira sebagai mukaddimahnya sahajalah, introduction sahaja. Okay, untuk mengetahui tentang dalil dalam Al-Quran, dalil dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan mengumpat tadi. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada perbincangan yang selanjutnya berkenaan dengan hal ini, ya, tentang pendapat-pendapat di kalangan ulama, apakah yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, okey, dan apakah hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW peringatkan kepada kita agar kita menjauhi perbuatan keji tersebut. Okey, dengan itu saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.